Okey, ini adalah tajuk bab ke-6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pembuluh hubah, yang mana dalam tajuk ini pelajar akan diberi pendedahan tentang ketaksamaan linear. Pelajar perlu tahu ataupun cikgu rasa kebanyakan pelajar sudah tahu apa itu maksud ketaksamaan. Yang mana ketaksamaan ini kita menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan. Ini adalah simbol ketaksamaan linear, yang mana sumber ataupun pengetahuan yang dapat pelajar perolehi daripada tajuk ini adalah berkaitan dengan perniagaan, dunia korporat, bidang-bidang lain yang memerlukan hasil optimum ataupun keuntungan maksimum dengan kos yang minimum. Jadi menggunakan istilah maksimum, minimum, optimum tu pelajar perlu menguasai tajuk ketaksamaan linear. So kita tengok dalam tajuk ni pelajar akan berjumpa ataupun dibiasakan dengan perkataan ketaksamaan linear, pembuluh ubah, rantau dan sistem ketaksamaan linear. Okey, so kita tengok rumusan dalam tajuk yang ke-6 ini. Okey, pelajar akan dapat tahu tentang garis sempang. Garis sempang ni adalah maksudnya garis yang tidak termasuk dalam rantau, garis sempang. Dan garis padu, okey, garis sempang ni adalah garis putus-putus ni. Ni putus-putus. Okey, manakala garis padu, okey, garis padu adalah garis yang penuh tanpa ada putus-putus. Tu maksudnya maksud garis sempang dan garis padu lah. Jika garis sempang adalah menunjukkan bahawa dia tidak termasuk dalam rantau. Okey, manakala garis padu adalah termasuk dalam rantau. Kita akan bagi penerangan dalam tajuk ni nanti masuk tajuk 6 lah. Okey, seterusnya sistem ketaksamaan linear. Okey, dalam dua pembuluh hubah. Kalau tadi kita belajar tentang sistem ketaksamaan linear, sekarang ni sistem. Okey, kita akan berjumpa dengan perkataan rantau sesungguhnya. Apa itu maksud rantau? Sesungguhnya adalah rantau yang memuaskan semua. Maksud semua adalah bukan ada satu sahaja ketaksamaan, tetapi ada beberapa ketaksamaan yang terlibat. Yang mana jika diberitahu tentang rantau sempurna, maksudnya dia berkongsi rantau yang sama. Okey, contohnya yang ditunjukkan adalah rajah yang pertama di sini menunjukkan ada 3 rantau. Itu rantau yang pertama Y lebih besar atau sama dengan X, yang iaitu garisannya adalah YX. So Y sama dengan Y lebih besar atau sama dengan kosong. Maksudnya Y kosong berada di sini. Paksi Y kosong maksudnya. Okey, so ni paksi Y, inilah kosong. Okey, dilorekkan di sebelah kanan. Okey, dan seterusnya adalah Y lebih kecil atau sama dengan negatif X. Kita tengok, okey, ni garisannya, garis pink ni. Okey, garis pink penuh ni. Okey, inilah rantaunya, menunjukkan simbol lebih kecil. Bila lebih kecil, kawasan dilorekkan di bawah. Okey, dan ketaksamaan yang ketiga adalah Y lebih kecil dari 2X. Jika pelajar perhatikan yang mana garisan Y lebih kecil dari 2X adalah ini adalah persamaannya, dan garisan putus-putus tadi dah. Okey, yang mana bila menggunakan simbol lebih kecil, maka kawasan dilorekkan adalah kecil. Jadi cikgu nak bagi tahu sebelum pada pergi details. Okey, ini adalah garisan yang tadi dia bagi tahu tadi. Okey, garis sempang. Garis sempang ni maksudnya garis putus-putus yang macam ni. Okey, ni garis putus-putus hanya digunakan untuk simbol Y lebih besar ataupun digunakan untuk simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, bagi garis yang padu macam ni menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan, dan juga simbol lebih kecil atau sama dengan. So beza kedua-dua garis ni adalah ada sama dengan ataupun tiada sama dengan di bawah. Ingat sekali lagi, untuk garis padu, untuk yang ada sama dengan di bawah. Untuk garis sempang ataupun garis putus-putus, untuk yang tiada sama dengan di bawah. Okey, so kita tengok cara melorek. Okey, cara melorek adalah jika simbol lebih besar, ni simbol lebih besar ataupun simbol lebih besar atau sama dengan. Cikgu tunjukkan yang kedua-dua ini sahaja. Okey, untuk simbol lebih besar atau lebih besar sama dengan, okey, maka lorekan tersebut perlu di atas. Okey, contohnya, okey, kalau garis putus-putus ataupun garis sempang, maka bila menggunakan simbol lebih besar, kita akan lorek kawasan tersebut di bahagian atas. Sama ada dia
sengging lah ke kanan ataupun dia sengging lah ke kiri. Bila garis putus ataupun garis penuh, sengging kanan atau kiri. Bila menggunakan simbol lebih besar, maksudnya lorek di atas. Kawasan lorek hanya di atas sahaja. Berbeza dengan simbol lebih kecil ataupun simbol lebih kecil atau sama dengan, yang mana zon meloreknya adalah kalau contoh garisan ni ataupun tak kisah je, asal dia nyengging je, okey, maka kita lorek di bawah disebabkan dia lebih kecil. Okey, lorek di bahagian bawah. Okey, sekiranya ianya tegak macam ni, simbol lebih besar ataupun lebih besar sama dengan ni, kita akan lorek di sebelah kanan lah. Kanan kalau dia berada tegak. Okey, dan untuk simbol lebih kecil, okey, simbol lebih kecil warna pink tu, dia akan lorek sebelah kiri, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Okey, jadi pelajar perlu tahu yang ni lah. Ni lebih kecil atau sama dengan, yang ni lebih besar atau sama dengan. Okey, yang ni lebih kecil, yang ni lebih kecil sahaja. Yang ni hijau ni lebih besar atau sama dengan, yang ni lebih kecil sahaja. Okey, jadi pelajar perlu tahu istilah kawasan mana yang perlu dilorekkan dalam tajuk ni. Dan pelajar boleh tengoklah yang ni pun contohnya sama, X kosong. So nilai X kosong ni, bila simbol dia lebih kecil, maksudnya lorek di kawasan bawah. Kawasan bawah. Okey, seterusnya untuk garisan ni, Y untuk garisan ni, okey, Y lebih dari 1/2X, maka ini garisannya. Okey, dan simbol lebih kecil, kalau tengok ini garisannya dan dilorek di sebelah bawah sahaja sebab simbol lebih kecil, dan seterusnya lah. Itu tajuk yang ke-6. So tajuk yang ke-7 adalah tajuk graf gerakan. Graf gerakan ni terdapat dua jenis graf gerakan. Yang pertama, graf berkaitan dengan jarak melawan masa, dan graf kedua adalah graf laju lawan masa, yang mana graf-graf ini digunakan untuk dalam bidang automobil, sains sukan, fizik, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya. Kita tengok pelumba lari ni lah. Pelumba lari ni tidak tahu berapakah laju pelumba lari tersebut, ataupun berapakah pecutan yang digunakan. Dan benda ni, perkataan laju, hal laju, pecutan ni pelajar dah pernah berjumpa di dalam silibus sains lah. Okey, graf laju jarak masa, graf laju masa, perkataan jarak, perkataan laju seragam, perkataan nyah pecutan, perkataan pecutan. Nyah pecutan maksudnya kalau pecut tu semakin laju, nyah pecutan ni maksudnya semakin perlahan lah. Okey, so kita tengok kesimpulannya. Okey, terdapat dua jenis graf. Okey, ada graf jarak melawan masa dan satu lagi graf laju lawan masa. Kita tengok graf jarak lawan masa. Okey, graf jarak lawan masa ni, okey, berbeza dengan graf laju lawan masa. Okey, yang mana graf jarak lawan masa, kecerunannya adalah laju, itu perubahan jarak bahagi perubahan. Ini kecerunan graf. Ini kecerunan, yang mana pin. Ini kecerunan graf. Kecerunan itu menunjukkan laju zarah tersebut. Tengok O ke A, kecerunannya positif, iaitu laju dia positif. AB maksudnya tidak bergerak. Kalau pelajar perhatikan, apa maksud jaga tidak bergerak? Kalau pelajar tengok, okey, jarak dia kat sini, jarak tidak berubah, tapi masa berubah. Masa tetap berjalan, jarak statik di S je, maksudnya objek tersebut berhenti. Ataupun kecerunan sifar ialah pegun. Dan BC adalah kecerunan negatif, yang mana dia kembali ke rumah dia balik. Kan kita kak, kalau naik motor kak, OA ni dia pergi sekolah, AB duduk di sekolah ngaji, masa jalan tapi tuai duduk sekolah lagi, dan BC tuai balik rumah mula. Tu istilah graf jarak lawan masa. Okey, seterusnya untuk graf laju lawan masa. Okey, graf laju lawan masa berbeza, yang mana jarak gerakan, nak cari jarak. Kalau graf jarak lawan masa, jarak dia ada depan sini, tabbing. Tapi graf laju lawan masa, jarak adalah luas di bawah graf ni, luas ni. Luas bentuk apa ni? Bentuk tiga segi ataupun luas bentuk trapezium. Luas ini adalah merupakan, kalau ditanya berapakah jarak, maksudnya kita akan cari luas bentuk, sama ada luas segitiga, luas segi empat ataupun luas trapezium lah. Okey, seterusnya untuk graf laju lawan masa, kecerunan dia kata tadi, kecerunan tadi dia kata kecerunan adalah laju.
kecerunan adalah laju. Untuk graf jarak lawan masa. Manakala untuk kecerunan ni OP, okey, OP ni bagi OP kecerunannya kecerunan ni adalah pecutan. Dia panggil pecutan ni. Pecutan. Ni pecutan, ni nyah pecutan. Maksudnya perlahankan kadar pergerakan. Okey, gapo maksud hak ni? Gapo maksud hak PQ? Apa maksud PQ? PQ maksudnya dia tak perih. Motor dia naik setara tu. Kalau perih ni, kalau pecutan yang kau laju. Tapi kalau PQ ni setara tu. Lepas tu kat QP tu kau slow lah. Tu maksud dia, kecerunan negatif kan. Okey, seterusnya pergi kepada ni contoh pengiraan lah. Bagi laju purata, pengiraannya adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dalam kes ni, cari jumlah jarak dia 50, jumlah masa dia 3, so 5 bahagi 3. Kalau graf ni pula, graf laju lawan masa, jumlah jaraknya adalah semua ni. Ni bentuk trapezium macam apa, bentuk segitiga, bahagi dengan jumlah masa 150. Gitu sahaja. Okey, itu tajuk ke-6, tajuk ke-7, tajuk ke-8. Tajuk ke-8 adalah sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, tajuk ni dia ambil sikit maths, tapi senang saja, jangan bimbang. Okey, kita tengok. Ada dua subtopik dalam ni, itu serakan dan sukatan serakan. Okey, apa dia agak sukatan serakan dan apa yang digunakan? Okey, apa dia digunakan ni? Dia tajuk sebenarnya kalau matematik KBSM dulu, dia ada tajuk statistik. Jadi dalam KSSM ni, perkataannya ditukarkan, asal tajuk statistik ditukar kepada tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Jadi di tingkatan 4 kita akan belajar tentang sukatan serakan data tak terkumpul. Tapi di tingkatan 5 kita akan belajar, akan didedahkan dengan tajuk sukatan serakan data terkumpul. Tak ada perkataan tak. Untuk tingkatan 5 data terkumpul. Untuk tingkatan 4 data tidak terkumpul. Okey. So, benda sama saja akan dipelajari. Okey. Jadi kita nak tahu kegunaannya adalah biasanya kita gunakan dalam dia memang digunakan secara meluas lah, secara kritis dan analitis lah, untuk membuat analisa yang mana lebih bagus, membuat perbandingan lah biasanya. Okey, so kita tengok pingat yang diperolehi. So dalam kes ni pelajar akan tengok dalam istilah data tak terkumpul ni. Okey, pelajar akan jumpa istilah data tak terkumpul, julat antara kuartil, julat, pencilan, plot batang daun, plot kotak, plot titik. Plot batang daun, plot kotak, plot titik ni kata silap cikgu, pelajar telah belajar di tingkatan 1. Okey, sisi hampir awal, sukatan serakan dan varians. Okey, so kita tengok rumusannya. Okey, rumusan ni silap. Okey, so kita tengok contoh yang diberikan adalah sukatan serakan. Okey, perwakilan data ni bentuk plot batang daun ni. Okey, ni plot batang daun. Okey, kalau ada tengok, ni plot batang daun. Okey, yang ni plot titik, ni plot batang daun, bentuk macam ni. Seterusnya plot titik, titik sahaja, dan plot kotak, melibatkan kotak lah, melibatkan julat dan sebagainya. Okey, seterusnya pelajar tadi didedahkan, dia beritahu tentang perkataan julat, apa itu julat. So inilah cara nak cari julat. Ada kuartil, itu kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, dan ada variance. Okey, ni adalah variance. Formula ni dibekalkan di dalam soalan SPM. Cuma pelajar perlu tahu cara menggunakannya. Okey. Seterusnya, okey, sisi hampir awal. Sisi hampir awal pun sama. Formulanya akan diberikan di dalam rumus soalan setiap kali pelajar ada exam, dan pelajar perlu tahu cara menggunakan apa simbol-simbol ni mewakili apa, supaya senang kita nak praktik. Okey. Seterusnya tajuk ke-9. Tajuk ke-9 pelajar akan belajar tentang kebarangkalian peristiwa bergabung. Kata cikgu, pelajar pernah belajar kebarangkalian. Okey, so dalam tajuk kebarangkalian ni, pelajar akan belajar subtopiknya adalah peristiwa bergabung. Lupa, pelajar dah pernah belajar tajuk kebarangkalian kalau tak silap di tingkatan 2 lah. Okey, so pelajar akan belajar tentang kebarangkalian peristiwa bergabung. Kalau sebelum ni hanya kebarangkalian satu peristiwa sahaja, jadi di tingkatan 4 ni peristiwa tersebut digabungkan. Terusnya ada peristiwa bersandar, tak bersandar, peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. So kita tengok
Okey, cikgu tutup aurat tadi. Okey. Dalam jaringan katanya pelajar akan jumpa perkataan gambar rajah pokok. Dalam kebarangkalian ni lah, gambar rajah pokok dia macam ni. Gini, paya pecuh ada dahi pula, ada ranting. Apa tu pecuh lagi ni gambar rajah pokok lah, ada pokok dan ada ranting. Seterusnya kebarangkalian, peristiwa bersandar eksklusif dan seterusnya ruang sampel. Okey. Kita tengok rumusan dalam tajuk ni adalah berkaitan dengan tengok kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, peristiwa bersandar tak bersandar yang ni pelajar boleh bacalah berkaitan dengan hukum pendaraban kebarangkalian. Contoh-contohnya semua ada dalam buku teks. Peristiwa A, B, tak bersandar, bersandar dan sebagainya lah. Okey, so ini adalah tajuk yang ke-9 di dalam tingkatan 4. Okey, seterusnya tajuk ke-10 adalah matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey, so perancangan kewangan perlu supaya tidak ada berlaku masalah hutang, debit, kredit dan sebagainya. Okey. Jadi dalam tajuk ni pelajar akan jumpa dengan perkataan aliran tunai, aset, bebas hutang, jangka panjang, jangka pendek, matlamat kewangan, pendapatan, pelaburan dan perbelanjaan. Okey, so rumusannya adalah ni. Catat alih ni adalah pelajar perlu mengetahui tentang proses pengurusan kewangan. Macam mana kaedah menguruskan kewangan? Yang pertama sekali, pelajar perlu menetapkan matlamat terlebih dahulu, menilai kedudukan kewangan kita sejauh mana kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, maksudnya ada perancangan penggunaan kewangan kita, melaksanakan, lepas mewujudkan maka kita laksanakan pelan tersebut, dan last sekali kita bagi muhasabah ataupun kita buat postmortem sejauh mana pelan yang kita gunakan tu berkesan ataupun tidak. Sekiranya negatif maka kita kena ubah balik, sekiranya positif maka kita boleh teruskanlah menggunakan konsep SMART. Okey, seterusnya dalam pelan kewangan peribadi ada aliran tunai masuk dan ada aliran tunai keluar, iaitu penggunaan ataupun perbelanjaan. Okey, aliran tunai masuk adalah pendapatan. Jadi pelajar perlu tahu sama ada aliran tunai tersebut daripada pendapatan dan juga penggunaan perbelanjaan tersebut berlaku lebihan ataupun kurangan terhadap kewangan kita. So kena tengoklah jangka pendek, jangka panjang dan menilai sejauh mana kebolehlatsanaan pelan kewangan tersebut. So itu saja tajuk di tingkatan 4 matematik. Wallahu a'lam.